Jadi hadis ini dan hadis-hadis yang sebelumnya nyatakan kepada kita bahawa umat Muhammad akan ada pecahan kepada akidah yang pelbagai. Dan perpecahan itu bermula sebaik sahaja detik peralihan itu bermula pada zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, walaupun kemunculan bibit ajaran sesat sudah tentu muncul pada akhir hayat Nabi SAW, di mana muncul pada zaman Nabi SAW, akhir hayat Nabi, munculnya Dzul Khuwaisirah yang membangkang Nabi SAW dalam pembahagian harta rampasan perang ataupun harta zakat. Maka Nabi kata, sayakhruju min dhidhi hadha ar-rajul aqwamun yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum. Di mana Nabi kata akan keluar daripada lelaki ini pengikut yang akan ikut dia, jejak langkah macam dia, perangai macam dia, yang mana mereka itu membaca Quran tapi tidak lepas perengkung. Dan muncul pada akhir hayat Nabi, nabi-nabi palsu. Munculnya Musailimah Al-Kadzab. Tentu Musailimah Al-Kadzab muncul masa Nabi masih hidup, tapi dekat-dekat nak wafat. Dan munculnya Al-Aswad Al-Ansi di Yaman, tapi Al-Aswad Al-Ansi dibunuh ketika hayat Nabi masih hidup, sedikit sebelum Nabi wafat dia dibunuh. Dan Musailimah dakwahnya berterusan selepas Nabi wafat, dakwahnya berkembang, dakwah dia. Kemudian fitnah ini berjaya kita kata dipadamkan atas usaha khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian datangnya Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Islam berkembang dengan lebih besar, di mana Umar bin Al-Khattab berjaya merampas kerajaan Farsi yang ketika itu memerintah kawasan Iraq dan Iran sekarang, itu sekali, dan termasuk sebahagian dari Yaman. Jadi dia jatuhnya kerajaan Farsi zaman Umar dan goyahnya Empire Byzantine di zaman Umar bin Al-Khattab juga, apabila usaha-usaha Islam semakin menunjukkan kejayaan di wilayah Syam yang ketika itu merupakan kubu bagi Empire Byzantine, yang memaksa Maharaja Byzantine untuk berundur ke Konstantinopel, iaitu Istanbul sekarang. Tetapi di akhir hayat Uthman bin Affan radhiyallahu an, maka muncullah golongan munafiqin yang menimbulkan fitnah dalam ummah. Maka terbentuklah dua golongan bid'ah yang paling awal muncul dalam Islam, iaitulah Al-Khawarij dan juga Ar-Rawafid. Al-Khawarij dan Ar-Rawafid, di mana Ar-Rawafid dan Al-Khawarij ini dari segi kemunculan idea ataupun doktrin muncul pada akhir pemerintahan Uthman bin Affan tahun 33 ke 35 Hijrah, dan kemudian dia membentuk dua golongan yang ada pemimpin, ideologi dan ulama yang tersendiri pada zaman Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dan golongan ini terus wujud sampailah pada saat ini. Dan tentu sekali selepas itu bid'ah dalam umat Islam terus berkembang, maksudnya muncul golongan-golongan lain juga selain daripada bid'ah Khawarij dan Rawafid, yang pada asalnya bid'ah mereka bersikap ghulu terhadap Ali bin Abi Talib, dan Khawarij bersikap membangkang Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Khawarij, kita kata apa, kalau bahasa Arab dia panggil istitrat, dia meneruskan doktrinnya itu kepada semua khalifah-khalifah yang datang selepas Ali bin Abi Talib, di mana pada anggapan mereka tidak ada khalifah yang sah semenjak daripada Ali bin Abi Talib, sehinggalah kecuali khalifah itu datang daripada golongan mereka sendiri. Dan Syiah Rafidah pula beranggapan bahawa khilafah hanya sah pada keturunan Ali bin Abi Talib, terutamanya keturunan Husain ibn Ali. Kemudian muncul bid'ah-bid'ah yang lain
pada akhir zaman Sigharus Sahabah dan zaman Kibarut Tabi'in di bawah pemerintahan Abdullah bin Zubair, munculnya golongan Qadariyah yang menafikan qadar. Itulah Qadariyah al-ula. Qadariyah yang pertama yang mengatakan bahawa Allah tidak mengetahui kejadian dalam alam ini sehingga ia berlaku. Dan ulama' tab'an telah mengkafirkan mereka. Dan muncul di penghujung kerajaan Bani Umayyah sekitar tahun 128, terbunuhnya Al-Jaham ibn Safwan. Jadi dia muncul sebelum itu, munculnya gerakan Jahmiyah yang mula menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini turning point yang kita nak tekankan. Yakni pada akhir pemerintahan Bani Umayyah di kurun kedua hijrah ini, sekitar 120 hijrah ke atas, munculnya gerakan namakan sebagai Al-Jahmiyah. Guru dia sebelum tu Al-Ja'ad ibn Dirham dibunuh di pemerintahan Hisham bin Abdul Malik daripada pemerintah Bani Umayyah, menafikan sifat kalam dan khullah, di mana dia dihukum bunuh pada hari raya haji oleh Gubernur Iraq Khalid Al-Qasri rahimahullah, kerana menafikan Allah Ta'ala berbicara dengan Musa dan menafikan Allah mengambil Ibrahim sebagai kekasih. Dan kemudian bid'ah Jahmiyah mempunyai keunikan yang sangat besar, di mana bid'ah Jahmiyah berjaya menelan semua bid'ah yang lain. Kalau betul istilah yang kita guna, menelan, ataupun dia berjaya menjangkiti, itu mungkin lebih tepatlah, menjangkiti semua bid'ah yang lain, sehingga tidak ada lagi ahli bid'ah di muka bumi ini melainkan menjadi Jahmiyah belaka. Ini keistimewaan yang ada pada bid'ah Jahmiyah, di mana selepas daripada munculnya Jahmiyah, semua bid'ah yang muncul sebelum dia terjangkit dengan dia. Sebelum Jahmiyah kita ada Rafidah. Rafidah tidak pernah menafikan sifat Allah, bahkan Rafidah yang terawal mereka musyabbihah, mujassimah, menyamakan Tuhan dengan makhluk. Wal'iyadzubillah. Khawarij sebelum munculnya Jahmiyah, akidah mereka dalam asma' wa sifat ialah akidah salaf. Maksudnya tidak ada orang Islam sebelum munculnya Jaham dan Safwan yang mengatakan Tuhan di mana-mana ataupun Tuhan tak bertepat. Itu cara mudahnya kita nak faham lah. Kan? Maksudnya tidak ada isu takwil sifat, isu tahrif sifat tak timbul dalam umat Islam. Ketika itu bid'ah yang menjadi besar ialah isu iman. Siapakah yang namakan orang beriman, kalau dia buat dosa dia kafir ataupun tidak? Maka munculnya bid'ah Khawarij, bid'ah Murji'ah, golongan Murji'ah yang mengatakan amalan bukan termasuk daripada iman, daripada kalangan Murji'atul Fuqaha. Munculnya Qadariyah yang menafikan qadar. Kemudian datangnya Jaham bin Safwan yang mengambil pada guru dia Ja'ad ibn Dirham. Maka tidak ada lagi firqah ahli bid'ah, melainkan semuanya mengambil akidah Jahmiyah dalam menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan golongan yang paling besar mengambil bid'ah Jahmiyah ialah Al-Mu'tazilah. Kita tahu Al-Mu'tazilah telah muncul lebih awal pada zaman penghujung kerajaan Bani Umayyah juga, ataupun pertengahan kerajaan Bani Umayyah, apabila Wasil ibn Atha mengasingkan dirinya daripada majlis guru dia Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dalam isu kedudukan orang Islam yang buat dosa besar. Namun Mu'tazilah ketika itu, itulah isu mereka. Tidak timbul isu Al-Quran makhluk, tidak timbul isu Allah tidak istiwa atas arasy. Itu isu yang tidak ada khilaf. Tetapi bila munculnya Jahmiyah, Mu'tazilah telah mengambil akidah Jahmiyah
dan mereka menjadi jagoh mempertahankan akidah Jahmiyah setelah lenyapnya pengasasnya Al-Jaham Ibn Safwan yang dibunuh pada tahun 128 Hijrah. Dan Jahmiyah tentulah Jaham bin Safwan bawa bid'ah yang 3 bid'ah utama yang dia bawa ialah tajahum, yakni menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala, bid'ah irja, yakni mengatakan bahawa iman itu hanyalah mengenal Allah dalam hati tanpa berhajat kepada amalan maupun kalimah syahadah, dan bid'ah jabriyah yang mengatakan bahawa semua amalan makhluk sebenarnya adalah perbuatan Tuhan. Maknanya dia kata apa yang kita buat ni sebenarnya adalah Tuhan yang buat, bukan makhluk yang buat. Jadi disandarkan kepada Tuhan. Bagi dia makhluk ni hanyalah seumpama boneka ataupun seperti bulu yang diterbangkan angin, tidak ada daya maupun upaya. Jadi 3 bid'ah yang dibawa oleh Jaham Ibn Safwan ini kemudian diambil, yang sebahagian besarnya diambil oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah mengambil akidah tajahum, walaupun mereka dalam masalah iman sudah tentu mereka ada akidah mereka tersendiri, iaitulah mengatakan orang yang buat dosa besar tidak mukmin dan tidak kafir, tetapi di akhirat dia kekal dalam neraka. Dia sebut sebagai akidah manzilah baina manzilatain, 2 tempat di antara 2 tempat. Dan dari segi qadar, Mu'tazilah adalah qadariyah, menafikan Allah Ta'ala mencipta amalan makhluk, lawan dengan Jahmiyah dari satu sudut, lawan dengan Jabriyah. Baik, jadi itu secara ringkasnya. Kemudian bid'ah Mu'tazilah mendapat keistimewaan berbanding bid'ah-bid'ah yang lain, di mana tidak ada kerajaan Islam sebelum datangnya Mu'tazilah menjadikan apa-apa ajaran bid'ah sebagai pegangan resmi kerajaan. Ini Bani Umayyah, Bani Abbasiyah pada awalnya dia tak ada satu, maksudnya kerajaan dijadikan satu akidah lain daripada ahli sunnah wal jamaah, dia paksa pada rakyat, tidak ada. Sehinggalah pada zaman pemerintahan Al-Ma'mun, lebih kurang dalam 190 lebih, Al-Ma'mun wafat 218 Hijrah. Pada tahun 218 Hijrah, tahun dia nak wafat, Al-Ma'mun telah mewajibkan umat Islam untuk menganut akidah Mu'tazilah ketika dia sedang nazak di atas katil. Dan ini adalah satu peristiwa yang agak mengagumkan lah, kan? Dah nak mati lah, sebab dia rasa dia perlu membetulkan akidah umat Islam. Dia kata, aku khalifah, aku bertanggungjawab membetulkan akidah umat Islam, dan dia sangka akidah Mu'tazilah akidah yang sahih. Maka dia mewajibkan, maka para ulama ditangkap, termasuklah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dan tentunya bid'ah Mu'tazilah ini telah berkembang sebelum Al-Ma'mun jadi khalifah lagi. Tetapi pada zaman ayah dia Harun Al-Rashid dan zaman abang dia Muhammad Al-Amin, mereka tidak menyokong gerakan bid'ah ini. Bahkan Harun Al-Rashid menangkap siapa sahaja yang didapati terjebak dalam ilmu kalam. Demikian juga Muhammad Al-Amin tidak mengiktiraf, tidak memberi kedudukan kepada golongan ilmu kalam. Tetapi setelah Al-Ma'mun merampas kuasa daripada abang dia Muhammad Al-Amin, maka dia dipengaruhi oleh golongan ilmu kalam sehingga berjaya pada akhir hayat dia mewajibkan umat Islam untuk menganut akidah Mu'tazilah. Dan Al-Ma'mun telah buat satu benda yang sangat dahsyat, iaitulah dia berjaya menggabungkan 2 akidah yang berlawanan. Yakni dia telah mengahwinkan doktrin Syiah dan Mu'tazilah, kerana Al-Ma'mun Syiah, Mu'tazilah. Dari sudut iman dia terhadap Ahlul Bait, dia adalah seorang Syiah.
sehingga dia melantik Ali Ar-Ridha, salah seorang imam yang 12 yang hidup pada zaman dia, sebagai putera mahkota, mengenepikan adik-beradik dia yang lain dalam kerajaan Abbasiyah. Dan tentu sekali lepas itu kerajaan Bani Abbasiyah tidak duduk diam. Dia katakan Ali Ar-Ridha telah diracun ataupun dibunuh oleh keluarga Abbasiyah. Dan Abbasiyah dan keluarga Ali tentu dia pun sama-sama Ahlul Bait. Tetapi Syiah mengkhususkan Ali lebih afdal daripada Bani Abbas. Pada pandangan Syiah, Bani Ali lebih afdal daripada Bani Abbas. Dan Al-Ma'mun berjaya menggabungkan dua bid'ah ini, bid'ah Syiah dan Mu'tazilah. Maka semenjak pada hari zaman tersebut sampailah kepada kita hari ini, Mu'tazilah adalah Syiah. Ya, jadi kalau orang tanya akidah Mu'tazilah di mana? Syiah, Mu'tazilah. Ya, mereka masih lagi memelihara kitab-kitab Mu'tazilah seperti Usul Khamsah oleh Abdul Qadir Abdul Jabbar Al-Hamadani, dan kitab-kitab Khumaini apa semua adalah kitab-kitab Mu'tazilah. Demikian sama ada Syiah Rafidah maupun Syiah Zaidiyah, kedua-duanya adalah Mu'tazilah. Baik, dalam berhadapan dengan bid'ah Mu'tazilah, Ahli Sunnah wal Jamaah telah mengijazah yang cukup besar, iaitulah Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah berjaya menamatkan pengaruh Mu'tazilah pada zaman Al-Mutawakkil ala Allah. Yani Al-Mutawakkil ala Allah datang selepas beberapa khalifah sahaja. Abdullah Al-Ma'mun, lepas itu ganti adik dia Al-Mu'tasim Billah. Al-Mu'tasim Billah ni yang telah menyiksa Imam Ahmad, dipenjarakan, disebat. Kemudian datang anak dia Harun Al-Wathiq. Kemudian selepas meninggalnya Harun Al-Wathiq, datangnya Khalifah Ja'far Al-Mutawakkil ala Allah. Beliau telah menamatkan penguasaan Mu'tazilah dan mengembalikan kedudukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan Imam Ahmad dibenarkan untuk berfatwa semula dan berkembang pengaruh Ahli Sunnati wal Jamaah. Namun dalam masa yang sama, ketika mana Ahli Sunnah wal Jamaah berjuang menentang Mu'tazilah, muncul satu lagi golongan yang disebut sebagai, yang kita akan sebut nanti, kita ni mukadimah kan, yang disebut sebagai Al-Kullabiyah, yang dinisbahkan kepada Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab ataupun Abdullah ibn Sa'id Al-Kullab. Jadi kita akan sampai pada bicara berkenaan Ibn Kullab ini. Dan dia cuba bersama-sama dengan Ahli Sunnah juga untuk membantah bid'ah Mu'tazilah. Tetapi isunya ialah metodologi yang dia gunakan berbeza dengan metodologi Imam Ahmad. Imam Ahmad bila dia bantah Mu'tazilah, dia bantah menggunakan akal. Sudah tentu Mu'tazilah tak beriman dengan Quran dan Sunnah. Kita tak boleh bagi Quran dengan Sunnah katakan Mu'tazilah ini Quran, ini Sunnah. Dia akan kata Al-Quran ada takwil, Sunnah ada takwil, yang muktamad akal. Jadi Imam Ahmad seorang imam, takkanlah Imam Ahmad nak kata mana boleh Ar-Rahman istawa, ada tak dia kan. Jadi Imam Ahmad telah membantah Mu'tazilah dengan akal, tapi dengan akal manusia biasa, akal orang Islam. Akal orang Islam maknanya akal fitrah, akal yang kita semua boleh faham. Okey. Tetapi golongan Kullabiyah, dia merasakan bahawa dia berhajat kepada prinsip yang sama diambil oleh Mu'tazilah. Apa prinsip yang sama diambil oleh Mu'tazilah? Iaitulah falsafah Yunan, falsafah Greek kuno. Kerana pada zaman Al-Ma'mun, dia telah menterjemahkan kitab-kitab falsafah yang telah diusahakan oleh Hunain ibn Ishaq dan Ishaq ibn Hunain, dua orang
Kristian yang bekerja di bawah kerajaan Abbasiyah, yang mana mereka ni sebenarnya ditugaskan sebagai doktor, tapi dia dilantik sebagai penterjemah juga, maka dia terjemahkan buku-buku yang asalnya ditugaskan untuk terjemah buku-buku medik dan sebagainya. Dia terjemah kali dengan buku-buku falsafah. Kerana ialah Yunan, kita faham orang Yunani dia tidak bezakan antara ilmu fizik dengan metafizik. Ilmu fizik, ilmu yang bentuk fizikal, biologi, chemistry, dengan ilmu yang bentuk metafizik, ilmu ketuhanan. Bagi mereka ini semuanya adalah falsafah. Sebab Aristotle bahagikan falsafah kepada dua, falsafah praktikal dan falsafah teori. Falsafah teori ialah falsafah ketuhanan yang dianggap sebagai al-falsafatul ula, falsafah premier, yang pertama, yang paling utama, yang mesti dipelajari. Dan ada falsafah sekunder, falsafah praktikal, itu falsafah berkaitan dengan politik, falsafah menguruskan rumah tangga, falsafah masak-masak, jahit-menjahit. Itu semua sisi Aristotle adalah masuk dalam kategori falsafah. Jadi bila kita terjemah kerja-kerja Aristotle yang berkaitan dengan falsafah praktikal, kita ambil kerja-kerja dia pasal kedoktoran dan sebagainya, maka diterjemah sekali bersama dengan buku-buku ini falsafah metafizik. Maka ini yang menyebabkan Mu'tazilah lebih berjaya daripada Jahmiyah. Kerana Jahmiyah walaupun dia terpengaruh dengan falsafah, tapi dia terpengaruh secara lisan ataupun pergaulan dengan orang-orang kafir. Dia tak ada kitab yang dia boleh baca dalam bahasa dia sendiri. Tetapi sekarang datang ataupun dia adalah berdasarkan tinggalan-tinggalan nenek moyang dia yang bukan Islam yang dulu, akidah dia sebelum masuk Islam. Tapi sekarang ni falsafah telah diterjemahkan dalam bahasa Arab, dan orang Mu'tazilah begitu kagum dan tertarik dengan apa yang ada dalam falsafah Aristotle terutama sekali. Jadi mereka menganggap bahawa falsafah adalah akal. Yang mana Aristotle kita tahu dia telah buat satu ilmu yang dianggap sebagai teras kepada falsafah, iaitu ilmu mantiq. Yang mana menurut Aristotle, ilmu mantiq inilah yang mengukur kewarasan dan kelogikan akal. Ini macam mana kita nak tahu kita punya pemikiran itu logik? Maka Aristotle telah buat satu kanun yang dinamakan sebagai ilmu mantiq. Yang mana dengan ilmu mantiq itu dia ukur, oh kalau kita guna, kalau awak cakap macam ni, maka ini logik. Kalau cakap tak logik. Okey. Jadi Ibnu Kullab melihat bahawa untuk membantah Mu'tazilah, kita berhajat kepada kaedah yang sama. Ambil ilmu mantiq, terapkan ilmu mantiq ini, dan buktikan bahawa Mu'tazilah menyalahi ilmu mantiq. Maksudnya perkataan Mu'tazilah, masalahnya dia kata kullu jismin muhdath, semua jisim baharu. Allah laisa bimuhdath, Allah bukan baharu, bukan makhluk. Allah laisa bijismin, Allah bukan jisim. Lepas tu dia takrifkan jisim, kullu ma yusharu ilaihi huwa jismun, semua yang boleh ditunjuk padanya ada arah, maka adalah jisim. Allah laisa bijismin, Allah laisa fi jihah, Allah bukan jisim, maka natijah dia Allah tak berada pada arah tertentu. Maka disebabkan kaedah ini, mantik ini, maka apa sahaja ayat Quran yang datang menunjukkan Allah ada arah atau tempat, mestilah ditakwil. Itu kaedah dia lah. Baik. Jadi Abdullah bin Sa'id bin Kullab dia kata, tak, sebenarnya kita boleh guna kaedah yang sama, kita buktikan bahawa Allah berada di atas langit misalnya. Imam Ahmad tak guna romantik. Imam Ahmad bila dia rad Mu'tazilah dalam isu Allah Ta'ala berada di atas langit, dia kata, Imam Ahmad punya kaedah apa? Imam Ahmad guna kaedah hadis. Dia ambil hadis Nabi, Nabi kata, kana Allah wa lam yakun syai'un qablah, Allah telah wujud sebelum segala sesuatu makhluk yang lain. Jadi Imam Ahmad kata, kamu setuju tak dengan perkara ini? Mau tak mau kena setuju lah. Takkan kita nak kata bersama dengan Tuhan dah ada makhluk, kan?
Jadi bila dia kata begitu, Imam Ahmad kata, kalau kemudian Allah mencipta makhluk, Allah mencipta makhluk ini, adakah makhluk itu berada dalam zat dia ataupun makhluk itu asing? Zat Tuhan asing. Jawapan yang mesti diberi oleh Mu'tazilah ialah makhluk asing, Tuhan asing, zat masing-masing. Maka Imam Ahmad tanya, kalau begitu, setiap benda yang wujud mutamayyizun bi dzatihi, benda yang memang wujud dengan ada zat yang tersendiri, mesti ada tempat yang tersendiri. Sama ada makhluk di atas daripada Tuhan, atau duduk sama-sama dengan Tuhan, atau makhluk di bawah, Tuhan di atas. Maka logik fitrah manusia yang sejahtera, Tuhan di atas, makhluk di bawah. Hamad ibn Abi Salamah bila dia rad golongan Mu'tazilah dan menafikan Allah ada sifat, dia kata mudah. Orang yang mengatakan Tuhan tak ada sifat ni seumpama orang yang kata dekat rumah aku ada sepohon tamar, tetapi tamar tu tak ada batang, tak ada akar, tak ada daun, tak ada pelepah, apa sifat pun tak ada, cuma ada zat tamarnya. Jawapannya, tamarnya tak ada, tak masuk akal. Setiap benda yang wujud mesti ada sifat. Dan kalau kamu kata Tuhan tak ada sifat, Tuhan tak wujud. Jadi akal yang salah guna berbeza dengan akal yang diguna oleh Mu'tazilah dan akal yang diguna oleh Kullabiyah, Abdullah ibn Sa'id Al-Kullab. Sebab itulah Imam Ahmad kemudiannya memerintahkan pengikutnya untuk memulaukan pengikut-pengikut Abdullah ibn Sa'id Al-Kullab, sehingga kan Imam Al-Kullabiyah pada zaman Imam Ahmad, iaitulah Al-Harith Al-Muhasibi, semasa dia wafat hanya 4 orang sahaja yang mensalatkan jenazahnya secara sembunyi, kerana tak berani nak keluar, takut Imam Ahmad dan anak-anak muridnya telah memulaukan Al-Harith Al-Muhasibi, kerana mereka dihukum sebagai ahli bid'ah. Dan daripada aliran Kullabiyah ini muncul beberapa tokoh penting yang kemudiannya bertemu dengan mereka ini. Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala, dan dia terkesan dengan aliran Ibnu Kullab, dan akhirnya dibawa oleh anak-anak murid dia dan berkembang menjadi aliran Al-Asy'ariyah. Itu point secara ringkasan bagaimana munculnya golongan Al-Asy'ariyah dari segi rentetan dia punya doktrin tu mai pada mana, macam mana dia datang.